Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up my good people? Okay, untuk video kali ni aku tak nak buat review. Of course lah selang segi lah kita kadang-kadang kita buat review, lepas tu kita buat cerita pasal benda lain. Tapi ya, ini still pasal movie, pasal industri perfilman negara lagi. Untuk video kali ni aku nak mengupas sedikit pendapat aku dan juga daripada apa yang aku baca tentang peranan LPF, isu penapisan filem dekat Malaysia ni. Kita tahu baru-baru ni ada sebuah filem yang ditayangkan di Malam Gala, di tayangan perdana. Filem berjudul Harum Malam, lakonan arahan Din Said, lakonan Brom Palare, Remy Ishak dan juga Aiden. Basically ramai reviewer dan pembikin filem semua yang tonton filem ni meluahkan isi hati, memberitahu komplain diorang bahawa filem ni terganggu ataupun seninya tu ibarat dicabul oleh Badan Penapisan Filem, iaitu LPF, Lembaga Penapisan Filem. Dalam filem ni banyak benda-benda yang di-cut, yang di-blurkan, yang di-blankkan hitam, yang di-mute setiap dialog-dialog yang sensitif kononnya. Dan filem ini diklasifikasikan P13, iaitu untuk tontonan 13 tahun ke bawah dengan bimbingan ibu bapa. Maksudnya P13 ni budak umur 13 tahun ke bawah boleh tengok, tapi orang bapa kena temankan lah. So aku sendiri pun yang menonton filem tu, kalau korang tengok balik video aku sebelum ni, video review sebelum ni, aku menyalahkan LPF sebab melakukan penapisan yang sembrono macam ni. Yang macam memang kau rasa tak fun langsung lah tengok cerita ni. Ibarat kalau macam filem ni ditayangkan kat wayang, patut diberikan half price disebabkan benda-benda yang di-cut, ditapis semua ni. Tapi kat sini, bila aku baca sedikit tentang ada yang beritahu tentang peranan LPF, tentang apa sebenarnya, siapa sebenarnya yang dipersalahkan, siapa sebenarnya yang patut disalahkan, memang ramai yang blame LPF, suruh LPF berubah lah apa semua kan. Tapi dekat sini aku nak beritahu bukan 100% salah LPF. Okay, first thing aku yang nak go into untuk pasal isu penapisan filem ni, ramai yang menyangkakan LPF yang potong babak-babak yang sensitif ni. Diorang ingat LPF yang edit filem tu. So all the blurs, all the mute, semua tu LPF yang buat. Okay, ini satu tanggapan yang salah. Sebenarnya LPF dia tak edit langsung pada filem tu. Bila sesebuah filem tu dibikin, bila dah siap filem tu, ianya akan mendapatkan kelulusan lah kan. Kelulusan dari Finas lah, dari LPF lah, nak kena dapatkan benda-benda tu semua, barulah boleh ditayangkan kat penguayang. So untuk mendapatkan klasifikasi, contohnya macam korang dapatkan rating klasifikasi U, P13, 18 plus ke apa ke, kau kena pergi hantar filem kau ni, kopi filem kau ni dekat LPF. Bila hantar ke LPF, LPF akan bagi macam satu borang, akan bagi tahu apa yang perlu dipotong. Apa yang perlu dipotong, dan kalau semua babak ni dipotong, akan dapat klasifikasi jenis yang macam mana. So itu basically cara LPF dengan producer ataupun pembikin filem ni bekerja. Dia akan listkan je. Dia akan listkan je, bagi tahu berapa apa babak yang ni. Babak ni kan mengandungi seksual ke, babak ni mengandungi keganasan ke, ada ayat-ayat yang sensitif berbau dengan politik ke apa ke. Dia akan bagi tahu. Lepas tu ada borang nak kena isi ke semua tu, dia akan bagi dekat producer, dia akan bagi dekat production house, dan production house akan edit sendiri semua benda-benda yang disuggest tu. So benda-benda yang dipotong, benda-benda yang ditapis, yang di-blur semua tu bergantung kepada producer lah, ataupun pengarah untuk buat dia punya cut tu sendiri. So dekat dalam Harum Malam tu, basically, is it really LPF to be blamed ke, ataupun the producer and the director yang perlu dipersalahkan sebab membuat tapisan yang tak cantik? Okay, itu satu. And then sebelum diorang nak cut lagi dah kan, contohnya lah kadang-kadang kalau macam LPF saja, okay, filem ni boleh pergi PG-13, tapi banyak benda yang kena cut, banyak benda yang kena mute semua benda tu. So kalau pembikin filem, kalau producer dan juga director tak setuju untuk nak mendapatkan PG-13, dia rasa filem dia ni boleh 18 plus, dia boleh submit lagi sekali kopi yang dah di-cut
yang mana yang dia rasakan macam perlu dimasukkan apa semua, mungkin dia tak tapis sangat, dia nak submit untuk 18+. Dekat situ LPF akan luluskan untuk 18+ dan bagi tahu apa sebenarnya lagi yang kena cut ke apa ke. Mungkin dia boleh kurangkan cut apa semua kan. So macam bila aku realise pasal benda ni, aku terfikir untuk sesetengah filem yang merasakan macam filem diorang tu adalah filem yang sangat ganas, gore ataupun penuh dengan konten-konten yang ada 18SX, especially untuk Harum Malam ni lah. I'm sorry to say lah aku kadang-kadang even bila aku keluar, walaupun aku blame LPF pasal isu penapisan tu, tapi aku tanya juga, siapa yang decide untuk minta klasifikasi P13 ni? Kenapa tak minta 18+? Dekat sini aku mula assume lah. Aku mula assume kenapa. Kadang-kadang kenapa klasifikasi ni penting? Klasifikasi ni penting sebab kita boleh tahu penonton jenis macam mana yang akan datang tengok filem kita. Macam aku sebenarnya aku ada bagi tahu yang banyak filem-filem animasi banyak ditonton ataupun mendapat kutipan yang tinggi. Sebab apa? Sebab mak bapak bawa anak-anak pergi tengok apa semua. Ianya diklasifikasikan umum. Maksudnya semua boleh tengok. So kalau semua boleh tengok, of course kau akan dapat keuntungan yang lebih. Bila kau sekat filem kau sebagai klasifikasi 18+, so penonton yang umur 18 tahun ke atas sahaja yang boleh datang tengok filem kau. Macam budak-budak bawah umur 18 tahun semua ni tak boleh. So benda tu akan mengurangkanlah kutipan tiket kan. So basically it's like that. Tapi kalau kau tahu filem kau ni penuh dengan babak macam potong tangan lah, kerat perut lah, baby keluar daripada mulut lah, kena makan dengan anjing lah, apa benda lah semua kan. Kau selaku producer ataupun director, kau fikir benda ni sesuai ke tak sesuai untuk budak umur 18 tahun ke bawah? So macam pembikin filem yang macam untuk filem horror lah. Aku faham kadang-kadang filem untuk yang ada kandungan seksual, diorang akan pergi 18+. Itu memang dah tak boleh nak berkompromi kan. Tapi untuk yang ganas ni, filem-filem horror, diorang ni cuba untuk nak tarik audience bawah umur juga untuk tonton. Sebab dia rasa macam tak berapa seram sangat. Boleh bawa mak bapak kan, mak bapak boleh bawa anak-anak pergi tengok. So dia nakkan klasifikasi P13 tu sebab mungkin diorang nakkan kutipan tiket yang lebih. That's the reason kenapa. But yalah, sekali lagi aku katakan, aku terfikir dalam cerita ni, filem ni ada babak yang macam dia tunjukkan dia blur kan. Lepas tu ada babak lain yang ganas, dia tak blur pula. Tapi korang sebagai producer dan juga pembikin filem, korang rasa benda tu sesuai tak sesuai untuk budak 18 tahun ke bawah? Maybe lah kalau memang ada yang kata, okay, kita tak boleh nak halang budak-budak nak tengok apa semua kan, nanti budak-budak akan cari. Okay, tak fine, tak apa. Tapi ini adalah negara kita, negara Malaysia ni ada dia punya guidelines dia. Itu dah guidelines kau kena ikut sebenarnya. So kalau kau rasa filem kau ada benda babak-babak yang ganas tu tak boleh ditunjukkan pada 18 tahun ke bawah, kau teruslah minta 18+ punya classification. So dekat 18+ punya classification tu kau bebas. Walaupun ada tapisan, tapi tapisannya tak seteruk macam PG-13. Again, aku rasakan macam LPF pun memang ada kekilafan dia tu. Macam aku cakap tadi, contohnya babak bila dia mute kan dialog kan. Dia mute dialog ni sebab dia mungkin dialog ni ada sedikit pasal seksual lah, apa benda lah, akan mencarut ke apa ke. Tapi nanti bila di-repeat balik dialog tu dekat penghujung filem, dia tak mute pula. Dan lepas tu macam babak ganas, bila ada benda yang dia suruh tapis, ganas. Tapi ada juga yang ganas yang lain, dia tak tapis. Dia tak minta ditapis. So benda tu, so sekarang kalau tanya aku tak faham macam mana guideline LPF ni. But apa yang aku nak straight to the point sekarang ni bagi tahu dekat orang yang menonton video ni is that LPF tak edit filem ni. Kalau korang tengok filem ni diedit, ditapis atau di-cut, di-blur ke apa ke, semuanya atas kreativiti pengarah dan juga producer tu. Tak bermaksud aku nak kata LPF tak boleh disalahkan ke apa. Dia saling bekerjasama tau, LPF dengan production house ni. So benda tu of course kena ubah. Dan apakah penyelesaiannya? Alright, baru saja diumumkan, okay, LPF ni dia bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri. Dia bukan under Finas, bukan under Kementerian Kebudayaan ke Penerangan ke Kementerian Komunikasi ke, bukan. Dia adalah under Kementerian Dalam Negeri.
Dan Kementerian Dalam Negeri, aku bacakan sikit ni, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, dia baru umumkan tentang klasifikasi baru, iaitu klasifikasi U untuk semua. U ni memang general lah, kena ada. And then yang baru P12 untuk bawah 12 tahun perlu mendapat bimbingan perlu mendapat jagaan daripada ibu bapa. 13 plus ataupun 13 untuk 13 tahun ke atas, 16 untuk 16 tahun ke atas, 18 untuk 18 tahun ke atas. So ni adalah klasifikasi yang baru dari KDN, daripada LPF. So yang barunya adalah P12, 13 dan juga 16. Personally aku rasakan mungkin sebab kita sekarang ni macam tak nak menyekat kreativiti director ataupun kreativiti pembikin filem. Even aku sendiri pun, aku kalau boleh aku dah 18 tahun ke atas kot. Of course aku nak tengok filem yang aku nak tengok lah, terpulang pada aku lah kan. Aku sendiri yang boleh judge filem tu sama ada sesuai ataupun tak sesuai untuk aku. Aku tak nak ada satu badan penapisan lah ke apa benda ke menteri ke apa ke bagi tahu kau tak boleh tengok filem ni mengganggu kau, filem ni akan merosakkan akidah kau, merosakkan minda kau. It is me to judge, not them. Aku yang kena decide benda tu. So terpulang pada aku lah kan, aku nak tengok ataupun tidak filem macam tu. So aku tak suka benda-benda dipotong apa semua ni. But yes, aku setuju kalau LPF nak perkasakan klasifikasi ni. Macam contohnya, kalau filem tu dah 18 plus, contohlah tiba-tiba ada orang komplain lah kan, filem ni macam mana boleh lepas banyak cut, tak ada cut langsung lah apa, mencarut apa semua kan. Kau kena tengok balik klasifikasi ni 18 plus ataupun 16. Lepas tu macam kawan-kawan nak komplain, bawa anak-anak tengok cerita-cerita mencarut. Okey, pada mak bapak, kalau kau dah tengok ada klasifikasi 18 tahun ke atas tu, kenapa kau bawa lagi anak-anak kau pergi tengok? Dan panggung wayang kenapa kau lepaskan kanak-kanak ni untuk masuk? So benda ni bukan setakat pada LPF, pada producer ke pembikin filem ke apa ke, juga pada penonton. Untuk korang nak tahu mana yang patut engkau perlu pergi bawa anak-anak korang, mana yang memang korang tak patut. Kalau dah klasifikasi 18 plus ke atas tu, confirm tak boleh lah untuk anak-anak korang kan. So kena fikir-fikirlah benda-benda macam itu. Okay, and then Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, KDN telah menambah baik klasifikasi filem sedia ada yang dilaksanakan oleh LPF sejak 2012 dengan memperkenalkan klasifikasi filem 2023 yang telah diwartakan melalui peraturan-peraturan penapisan filem, iaitu pengelasan filem 2023 pada 9 Januari lepas. So, klasifikasi yang baru ni akan dilaksanakan dalam tahun ni juga. Dia belum bagi tahu lagi bila. But ya, aku sangat-sangat pro filem yang tidak ditapis. Itu personally bagi aku. Aku lebih suka kalau diorang perkuat-kuasakan klasifikasi ni daripada diorang mencabul karya-karya seni pembikin-pembikin filem tempatan. Korang boleh bagi tahu apa pendapat korang tentang isu LPF yang menapis filem-filem tempatan ni, dan adakah korang setuju untuk menonton filem yang ditapis atau korang nak tonton filem yang tak ditapis dan korang perlu judge sendiri filem-filem ni. So itulah dia, video aku untuk kali ini. Thank you sebab menonton. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe, dan kita jumpa lagi di next video. Alright, see you guys.